Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Topik kita hari ni, tengah hari ni, kehidupan Nabi setelah wafat. Kehidupan Nabi setelah wafat. Tadi ada orang tanya Nabi SAW, apakah Rasulullah SAW hidup di dalam kuburnya? Apakah yang menjadi dalil untuk itu? Allah SWT telah menetapkan 5 sifat bagi para syuhada. Hidup, berada di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki, gembira dan menggembirakan. Apakah Rasulullah SAW juga mempunyai kelima sifat tersebut setelah wafatnya? Gitulah tanya lebih kurang. Syekh ni jawab. Majoriti ulama mengatakan bahawa Rasulullah SAW hidup di dalam kuburnya dengan kehidupannya khusus. Bukan hidup atas dunia, makan minum ke apa tak. Kehidupan yang khusus yang kita tidak dapat menggapai hakikatnya. Hakikatnya bukan macam kehidupan dunia ni. Yang dapat menggapai hakikatnya adalah Allah SWT sahaja. Para ulama tersebut berhujah dengan Al-Quran. Pertama, kerana Al-Quran telah memberitahu kepada kita bahawa para syuhada itu hidup di sisi Tuhannya. Orang mati syahid bukan Nabi je ada. Orang mati syahid pun hidup. Al-Quran berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahawa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Jangan berkata mati dah orang tak. Sebenarnya mereka lebih hidup. Itu maksud dia dah. Hidup dengan maksud lebih nikmat, dia boleh merasai kehidupan itu lebih nikmat daripada kehidupan dunia lah. Gitu lah. Tapi kita tak sedar lah. Hidup kan orang. Hidupnya para syuhada, orang-orang mati syahid itu merupakan satu bentuk penghormatan daripada Allah SWT terhadap mereka. Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling utama di sisi Allah SWT. Melebihi lah orang mati syahid biasa lah. Kerana beliau merupakan rahmat bagi sekali alam. Cahaya yang terang menerangi dan memberi khabar gembira dan peringatan kepada seluruh manusia. Oleh kerana itu Rasulullah SAW lebih utama dan lebih berhak untuk hidup setelah wafatnya dan bergabung dengan sahabatnya yang maha tinggi. Sahabatnya Allah tidak yang maha tinggi ni. Oleh kerana itu dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, hidupku baik bagimu dan matiku juga baik bagimu. Kepadaku diperlihatkan amal-amalmu. Apa yang baik dari amalmu, maka akan aku memuji Allah SWT. Dan apa yang buruk dari amalmu, maka aku mintakan ampunan dari Allah untukmu. Nabi ni, dia tengok amal-amal umat dia, walaupun Nabi berada dalam kubur. Abdullah bin Mubarak telah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Maksudnya, tidak ada satu hari pun kecuali diperlihatkan kepada Nabi SAW amalan-amalan umatnya di waktu pagi dan petang. Kerana itu Nabi SAW mengetahui wajah dan amal perbuatan mereka. Maka Nabi pemuji Allah dan memohonkan ampunan bagi umatnya. Itulah. Hadis di atas adalah hadis yang berasal dari salah seorang tabi'in. Hadis ini juga diriwayatkan dengan bersanad dari Anas. Hadis tersebut adalah hadis yang terima oleh para imam dengan ijma'. Ijma' terima dah. Dari penjelasan-penjelasan yang lalu kita dapat tahulah bahawa Rasulullah SAW itu hidup dalam kuburnya dengan kehidupan yang khusus. Yang sesuai dengannya. Dia tidak kita ketahui hakikatnya sebenar. Tak tahulah, bukan cara kita, bukan makan minum macam kita dah. Ilmu yang demikian hanya ada pada Allah Azza Jalla. Al-Quran Al-Karim telah menyebutkan sifat-sifat para syuhada. Di antaranya mereka itu hidup. Allah memberikan rezeki pada mereka di sisi Allah. Mereka bergembira dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada mereka. Dan mereka memberikan khabar gembira kepada saudara-saudara mereka yang benar-benar beriman dengan apa-apa yang akan mereka perolehi. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 109 hingga 171. Maksudnya, janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira kerana kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergembira hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan kurniaan yang benar, yang besar dari Allah. Dan bahawa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman.
Jadi setengah orang mati syahid tengah menikmati kehidupan yang lebih hebat, jauh lebih hebat daripada kehidupan dunia lah. Kehidupan al-barzakh dia tu. Allah SWT telah mengajar ke kita bahawa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang terbaik, pemimpin kaum mukmin di dunia dan di hari perjumpaan dengan Tuhan sekalian alam. Orang yang pertama kali masuk syurga dan orang yang memiliki kedudukan yang terpuji di sisi Tuhannya. Semua sifat dan predikat ini membuat kita mengatakan jika para syahadat memiliki semua sifat dan keutamaan ini di sisi Allah SWT, maka tentunya Rasulullah SAW lebih berhak untuk memiliki yang lebih daripada mereka. Jadi orang mati syahid bukan main hebat dalam alam barzah yang kubur dia. Rasulullah lagi lah Nabi ni. Rasulullah ni penghulu segala makhluk dah. Rasulullah SAW lebih berhak untuk memiliki yang lebih dari mereka dah. Dan jika Allah Jalla Jalaluh telah berkata kepada Rasulnya dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan seizinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Jadi Nabi tu, Allah utuh Nabi ni untuk jadi saksinya. Bawa kabar gembira dan beri peringatan akan ancaman azab dan suruh manusia ni kepada agama Allah dengan izin Allah dan untuk menjadi cahaya menerangi kehidupan manusia dah. Bagaimana mungkin kita membayangkan akan adanya kelompok orang yang memiliki sifat dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW? Tidak mungkin lah. Orang mati syahid bukan main hebat cerita dalam Quran tu. Malah bagaimana hebat orang mati syahid, sebenarnya jauh lebih hebat Nabi lagi lah. Hebat Nabi lagi. Okey, bibi-bibi Nabi lah, mak-mak saudara Nabi. Ada tanya Syekh ni, saya ingin mengetahui beberapa orang bibi, ammah Nabi. Ammah ni mak-mak saudara sebelah ayah ni. Kalau mak saudara sebelah mak, dipanggil khalah ni. Di sini tanya ammah Nabi lah. Dan siapa sahajakah nama mereka? Nama apa nama mak saudara Nabi sebelah ayah ni nak? Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Syihabuddin An-Nuwairi dalam kitabnya yang berjudul Nihayatul Arib, mempunyai 6 orang mak saudara dari pihak bapaknya, yakni ammah. Yang pertama adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Ia meninggal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Mak saudara dia mati lewat lagi pada Nabi dah. Tahun ke-20 Hijriah dalam usia 73 tahun. Dan dikuburkan di permakaman Baqi'. Yang kedua adalah Atikah binti Abdul Muttalib. Mak saudara dia kedua dah. Ketiga Urwah binti Abdul Muttalib. Keempat Ummamah binti Abdul Muttalib, yang melahirkan Zainab yang dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi sepupu Nabi Zainab ni. Yang kelima adalah Barrah binti Abdul Muttalib. Sedangkan yang keenam adalah Ummu Hakim Al-Bayda binti Abdul Muttalib. Burhan Al-Halabi dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah mengatakan, maksudnya, adapun mak saudara Nabi SAW, bibi Nabi SAW dari pihak ayah ammah berjumlah 6 orang. Mereka adalah Ummu Hakim, Atikah, Barrah, Urwah, Umaymah dan Safiyah. 5 yang pertama adalah saudara seibu sebapak dengan Abdullah. Ni adik-beradik sebapak dengan Abdullah dah. Seibu sebapak iaitu Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Sedangkan Safiyah adalah saudara seibu sebapak dengan Hamzah. Kita pun ada Safiyah adalah saudara seibu sebapak dengan Hamzah. Dari semua mak saudara Nabi ni yang hidup sampai masa pengangkatan Nabi sebagai Rasul Ba'athah, tidak ada yang masuk Islam kecuali Safiyah, yang merupakan mak saudara dari Zubair bin Awam. Dia masuk Islam dan ikut berhijrah serta meninggal dunia pada masa khalifah yang kedua. Ada pendapat bahawa Atikah telah masuk Islam dan dialah yang bermimpi pada hari Badar. Pendapat lain mengatakan dan juga Urwah. Sebahagian yang lain mengatakan bahawa yang masyhur adalah Atikah tidak masuk Islam. Wallahu a'lam. Itulah pendapat-pendapat ulama tentang mak saudara Nabi ni. Kalau kita tengok tu Tok Rahmat tu tak macam Tok Azhar Islam, wallahu a'lam lah. Tapi waktu sebab itu kita ni keturunan ni jangan diperbesarkan sangat lah. Keturunan Nabi ni Abdul Muttalib ni keturunan Nabi lah, Nabi Ismail lah. Nak boleh sapa ke Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi lah. Anak cucu Nabi lah kita kata ya. Tapi begitu pun hidayah petunjuk ni tidak mengenali keturunan, walaupun keturunan Nabi Allah beri pada siapa yang dia nak ni. Oleh sebab itu kita kena bertakwa melebihi daripada berbangga-bangga dengan keturunan ni. Seterusnya mengumpulkan hadis Nabi SAW.
Ada tanya Syekh ni, kita tahu bahawa hadis-hadis Nabi dikumpulkan pada masa setelah Nabi SAW wafat. Bagaimana cara mengumpulkan hadis tersebut? Syarat apa yang jadikan patokan ataupun jadikan kaedah oleh orang-orang yang mengumpulkan hadis untuk memastikan bahawa sebuah hadis itu adalah sahih? Apakah hadis-hadis ini apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW secara harfiah? Maksudnya sebut lah nak. Ataupun tak kala mengumpulkannya hanya dengan memperhatikan makna yang terkandung tanpa perhatikan lafaznya yang asli. Adakah lafaz secara makna dia? Penyampaian hadis secara makna itu boleh ataupun hanyalah lafaz dia saja dibenarkan. Jadi Syekh menjawab, sesungguhnya hadis-hadis Nabi SAW tidak tulis dan tidak dikumpulkan pada masa hidup Nabi SAW. Tepat juga. Masa hidup Nabi ni ada dah sahabat tulis ni. Rasulullah SAW telah melarang hadis-hadisnya dibukukan sehingga tidak sampai bercampur sedikit pun dengan Al-Quran Al-Karim. Betul. Nah, pada peringkat awal tu Nabi-Nabi lagi dah. Jadi hanya tulis ialah Al-Quran Al-Karim lah. Namun itu tidak menghalangi sebahagian sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menulis bagi dirinya beberapa hadis yang mereka perlukan. Jadi adalah. Bukan tak adalah. So dia ada juga sahabat tulis ni. Terhadap permintaan yang demikian Rasulullah SAW mengabulkannya. Namun itu hanyalah sebatas kegiatan individu yang bersifat terbatas saja. Dia tidak promosi ke apalah, dia saja tulis. Dalam kitab Khamis Ar-Rashidin disebutkan bahawa orang yang pertama kali merintahkan untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi adalah penguasa adil Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dia kata gitu. Ni kita faham lah. Maksudnya zaman sebelum tu ada dah. Nah, bukan zaman Umar Abdul Aziz lah. Bahkan sebelum tu ada dah tulis-tulis. Cuma tidak satu kitab yang besar yang lengkap semua sekali tajuk dah nak. Ni jera sini musannaf sini musannaf sini ya. Jadi ada berapa orang sahabat ni memang dia ada tulis hadis. Jadi nak kata oleh Has tidak begitu juga kata kumpul Quran tu. Kumpul Quran tu sebenarnya ada dah, cuma nak suruh comel lagi gitu je. Bukan maksudnya zaman Nabi ni tak ada kompilasi Quran, ikut dia jumpa atas lepas tamar lah, kulit kambing lah, tulis atas batu lah, apa tidak dah. Tidak betul hal tu tulis ni. Bahkan sebenarnya ada dah kertas zaman Nabi pun sahur dah. Penggunaan kertas ni perkara biasa. Takkanlah benda lain boleh tulis. Perjanjian ke apa boleh tulis atas kertas. Kertas tu ni, mengikut bahasa Arab ada dah zaman Nabi. Kenapa boleh tulis? Dia akan Quran lebih mulia, lebih dijaga ni. Tak tulis, mesti tulis dah. Cuma nak suruh-suruh molek. Biar comel, tulis comel. Ada bagi ke apa, Allah alam. Ada kata tidak lagi, ada kata ada dah. Zaman Osman ke apa ni tulis lebih jelas bagi dia dah. Masa Osman ni. Itulah nak yang bunyinya. Jadi nak suruh comel lah. Bukan tak ada langsung. Bahkan bukan ambil ikut dia baru nak kumpul, tidak. Hadis tu dipertikaikan oleh sebahagian ulama. Hak kata dia Sahih Bukhari ke hak cerita tu tak. Tapi ada ulama pertikaikan dia kerana pelik dia. Kerana ambil ayat Quran dengan satu orang sahabat ada riwayat situ. Jadi tengok-tengok tu ada juga masalah walaupun dalam kitab sahih ada masalah. Wallahu a'lam lah. Okey, lepas tu dan itu dilakukannya setelah dia memangku khalifah. Iaitu pada tahun 99 Hijriah tu ia suruh lah. Tabi'in tu masa tu sudah kumpul kitab dia. Dia memerintahkan sebagai ulama untuk melaksanakan pekerjaan ini. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazam dan mengatakan kepadanya, perhatikanlah di mana hadis Rasulullah SAW dan tuliskanlah. Kerana aku takut akan terhapusnya ilmu dan perginya para ulama. Janganlah engkau terima kecuali hadis Nabi SAW. Hendaknya engkau menyebarkan ilmu dan hendaknya engkau tunduk sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kerana ilmu tidak akan binasa sehingga menjadi tersembunyi. Binasa ilmu ni kerana tersembunyi. Benda tu ada tapi susuk tak. Tidak dizahirkan. Imam Malik pun di dalam kitabnya Al-Muwatta menceritakan bahawa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada pekerja dan qadinya yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam. Perhatikanlah apa-apa yang merupakan hadis Rasulullah SAW dan tuliskanlah. Kerana sungguhnya aku takut akan terhapusnya ilmu dan perginya para ulama. Bahkan Khalifah Rashidin yang kelima ini tidak cukup hanya dengan itu. Melainkan dia juga menulis surat kepada para ulama yang lain. Dan mengatakan perhatikanlah hadis-hadis Rasulullah SAW dan tuliskanlah. Adapun orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Nabi menyusun dan membukukannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Imam Ibn Shihabuddin Az-Zuhri.
pada tahun 100 Hijrah. Ni hak paling awal 100 Hijrah. Dan itu juga dilakukan atas perintah Khalifah Rashidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Ini pendapat ramai juga ulama tu yang kata Khalifah Rashidin ni, Khamis Rashidin ni kata 5 Khalifah Rashidin termasuk Umar bin Abdul Aziz. Tapi tidak disokong oleh hadis. Oleh hadis yang sahih dalam Bukhari pada sebut 12 imam Rashidin, imam yang diberi petunjuk dah. Imam yang diberi petunjuk ni, Khalifah yang diberi petunjuk ni tak siapa ke Umar bin Abdul Aziz dah. Jadi termasuklah 12 tu, termasuklah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lepas tu Hasan, lepas tu Muawiyah, termasuk Muawiyah juga, termasuklah Yazid dah. Dan cukup 12 orang tu, itulah imam khalifah umat Islam. Tu diberi ada gelaran Rashid berdasarkan dalil dah, ada dalil. Sedangkan Umar bin Aziz walaupun dikatakan dia ni dia angkat lebih pun, dia merintah mata 2 tahun saja dah. 2 tahun saja merintah dah. Kalau dia angkat tinggi pun tak ada hujah lah, tak ada dalil lah. Nak kata dia lepas pada Ali tu tak termasuk Hasan, tak termasuk Husain. Cumanya Ali radhiyallahu tu dikatakan Khalifah Rashidin khasah lah, siapa pak dah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tu dipanggil Khalifah Rashidah khasah, yang khususnya. Benda ini dibincangkan oleh Syekh Waliullah Dahlawi lah, ulama hadis di India, Pakistan. Tak apalah situ dah. Dan itu juga dilakukan atas perintah Khalifah Rashidin yang kelima, yang kata sinilah Umar bin Aziz radhiyallahu rahimahullah taala. Hal itu telah disebutkan oleh Imam Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya berjudul Fathul Bari bi Syarah Sahih Bukhari. Dan para perawi dan penulis hadis pada masa keemasan sejarah Islam itu benar-benar bersikap sangat teliti terhadap riwayat. Mereka meliti keadaan keadilan perawi, kejujuran, hafalan, keagamanya. Mereka tidak merasa cukup hanya dengan riwayat yang berasal dari satu orang, melainkan mereka mencari dan meneliti setiap orang yang meriwayatkan hadis untuk mengambil riwayat darinya, sehingga benar-benar mereka telah mengadakan pentahqiqan dan penelitian. Untuk meneliti dan mentahqiq riwayat mereka, tidak segan-segan melakukan perjalanan yang jauh. Jadi hadis-hadis bukan sekadar terima daripada guru. Kadang-kadang dia cari, kalau dia cari perawi yang masih hidup, akan lagi cari perawi yang hidup dah. Untuk cek betul ke salah kecek ke lupa ke apa, cek habis dah. Tu cara dulu lah ngaji, cek sungguh-sungguh tahqiq. Takut ada kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Sebagai contoh, Abu Ayyub Ansari mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mesir hanya untuk berjumpa dengan Uqbah bin Amir. Jadi Abu Ayyub Ansari ni musafir nak jumpa dengan Uqbah bin Amir dengan maksud untuk bertanya kepadanya mengenai hadis yang telah didengarnya dari Rasulullah SAW. Tatkala Abu Ayyub sampai ke rumah Muslimah bin Mukhallad Al-Ansari, penguasa Mesir, Muslimah pun memeluknya dan berkata kepadanya, "Apa yang engkau bawa, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub berkata, "Aku telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dan tidak tersisa dari orang yang telah mendengarkannya kecuali aku dan Uqbah bin Amir. Oleh kerana itu, utuslah bersamaku seorang yang akan menunjuki aku di mana rumah Uqbah." Jadi dengan hadis ni 2 orang je nak ngesah. Dia sendiri nak ngesah betul ke hafalan dia. Muslimah pun mengutus seorang yang akan menunjukkan kepada Abu Ayyub di manakah rumah Uqbah. Kemudian Uqbah keluar dari rumahnya dan merangkulnya. Kemudian berkata, "Apa yang kau bawa, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub berkata, "Aku telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dan tidak tersisa dari orang yang telah mendengarkannya kecuali aku dan dirimu saja. Oleh sahabat-sahabat lain mati habis dah. Tinggal 2 orang ni yang hidup." Hadis itu adalah tentang menutupi aib orang mukmin. Uqbah berkata, "Ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda," mafhumnya, "Baru siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat." Kemudian Abu Ayyub berkata, "Engkau berkata benar." Kemudian Abu Ayyub kembali ke kenderaannya dan pulang ke kota Madinah terus. Betapa jauh perjalanan yang ditempuh dah. Dia semata-mata nak pergi cari Uqbah ni, semata-mata nak tahu, nak ngesah hadis yang ada dah, nak ngesah je. Kita ni tak ada rasa nak nidak. Hadis ada dah kepala, nak ngesah betul ke tak, takut salah. Itulah. Para perawi dan pengumpul hadis dari kalangan imam sedemikian giat untuk memperolehi semua kata secara harfiah dari ucapan Rasulullah SAW. Yang pokok dan riwayat adalah menggunakan kata-kata yang dengari dari Rasulullah SAW sendiri, bukannya makna, bukan meriwayatkan secara makna dah, betul-betul lafaz dia. Jika seorang perawi merasa ragu mengenai suatu kata, maka dia akan memasukkan kata yang lebih kuat, kemudian mengatakan,
Mungkin Nabi mengatakan begini, atau kamakal gitulah yang kata. Dan baru kemudian dia masukkan kata lain yang punya erti yang sama dengan kata yang pertama. Semua itu menunjukkan betapa telitinya mereka dalam meriwayatkan hadis. Anggapan yang mengatakan bahawa hadis telah diriwayatkan hanya berdasarkan makna sahaja adalah anggapan yang keliru. Tak betul tak semata-mata makna. Bahkan dengan hadis ni, dia kena diriwayatkan dengan lafaz sekali tu. Pernyataan demikian itu dilontarkan oleh orang yang hendak melecehkan sunnah Nabi SAW. Mungkin dalam sejarah manusia dari awal hingga akhirnya, belum pernah ada perkataan yang dinukil oleh kepada orang yang banyak dengan tingkat ketelitian yang sedemikian tinggi sebagaimana yang telah dilakukan terhadap sunnah Nabi. Jadi, perkataan manusia lain tak ada. Al-Quran itu tak sekira orang memang hebat sangat dah. Berjuta ke apa dah. Ni hadis Nabi ni. Hadis Nabi ni, okay, tidaklah hafal belaka dah. Tapi nak yang disampaikan dengan penuh teliti dah. Ada orang apa, ada orang tulis. Tapi yang pentingnya, cara penyampaian dia hebat mengatasi semua, termasuk kitab-kitab Taurat, Injil dan New Testament dan Old Testament tu. Hak tu pun tak boleh dibuktikan secara pasti. Lebih kuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi yang dibukukan, dikumpulkan oleh umat Islam, lebih kuat lagi cara penghujahannya, cara ceknya, cara kekuatan lebih jauh lebih kuat. Tak kira Al-Quran itu sedap royak lah. Berjuta apa dah zaman Nabi dah. Lepas tu disebarkan, tulis Musaf Uthmani dulu lagi dengan sekarang ni serupa saja. Menyebabkan payah orang lain nak kritik dah. Begitulah. Jika ada orang yang berusaha ingin membuat dusta dan kebohongan pada Rasulullah SAW, para ulama hadis tidak akan membiarkan demikian berlaku. Bahkan mereka mengukur semua riwayat-riwayat dusta dengan sunnah Nabi yang sahih dan kemudian menolaknya. Buat perbandingan hadis yang sahih, boleh nampak lalu. Hak bunyi pelik-pelik tu, palsu dah. Mereka juga menulis kitab-kitab yang masih tersisa hinggalah sekarang yang menjadi saksi akan keikhlasan para penulisnya yang mengagumkan dalam berkhidmat terhadap hadis Nabi SAW dan menghilangkan segala hal-hal yang meragukan dan riwayat-riwayat dusta dalam hadis Nabi. Dari banyak tu jasa yang diberikan oleh ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama hadis dulu, yang mana mereka ni habiskan umur mereka, seluruh hidup mereka kepada menjaga hadis Nabi SAW sehingga dia terjaga dan sampai kepada kita dengan penuh kesucian, penuh ilmiah. Jika sebagai ulama membolehkan untuk meriwayatkan hadis dari segi maknanya, maka itu dilakukan setelah mereka tidak mampu lagi meriwayatkan dengan lafaznya. Terpaksa benar kalau guna riwayat bil makna dah. Namun dengan syarat perawi tidak boleh menyimpan dari makna makna hadis yang asal. Menambahi atau menguranginya. Jadi jangan hilang makna, tukar makna jangan. Walaupun demikian, terbaik bagi seorang Muslim jika meriwayatkan sebuah hadis adalah dengan berusaha meriwayatkan hadis dengan lafaznya yang asal belaka. Terutama setelah para ulama dan ahli hadis menuliskan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seluruhnya dalam kitab-kitab sahih yang dijadikan pegangan oleh majoriti Muslim. Jadi zaman ni tak ada alasan kita nak guna hadis. Jadi gini, kita kena maafkan ulama dulu, walaupun ulama hebat ni segi ilmu dia, tapi di segi hadis ni dengan kekangan masa, dengan banyak kesibukan lain dan tidak ada kecanggihan dulu lah. Jadi mereka ni pertama hadis tu tak tahu sahih tak sahih, pakai bubuh habis dari kitab mereka. Kerana itulah kelemahan zaman dulu lah. Zaman dulu ni kita ni pertama kita tak boleh kecek dah hadis ni. Kalau tak ada dalam kitab tu mungkin ada lagi. Tak boleh kecek gitu dah. Pasal ulama ni habis tak usah, habis hadis palsu pun bubuh juga, bubuh. Dah. Sehingga ni habis tak tulis dah. Hadis palsu, hadis dhaif, hadis gapo semua ada bubuh dah. Sebesar-besar musnad Imam Ahmad kau gapo ibu habis kita hadis dalam kitab sehingga tidak mungkin lah tertinggal lagi. Kalau ada tertinggal tu kira Allah sengaja benda tu tak perlu dibicarakan lagi dah. Jangan kita tak kecek, jangan kata ada hadis lagi tak jumpa dah. Sedangkan kita hadis besar ni banyak, kita kata hadis tak ada sabuk dah. Jadi benda-benda gitu kita kena tak boleh kata hadis Nabi lalu lah. Nah, tu setengah takut nak kata hadis palsu dah. Memanglah berhati-hati. Tak boleh juga mudah-mudah mengatakan hadis palsu. Tapi janganlah orang yang kata hadis palsu tu ulama yang berkaliber tu kita masih tak seterima lagi dah. Lepas tu tak kata terburu-buru memasuki hadis, tak boleh kata gitu. Mereka ni ada kaedah masing-masing lah. Masalah kita ada ulama kita tak setuju tu. Gana, tapi kita kena menghormatilah ijtihad setiap ulama dah.
Jadi semua tu terkumpul dah. Sebenarnya terkumpul. Lepas tu kita sambil dah ni tak boleh biarlah saya tak jumpa. Sebab ada terutama ustaz ataupun orang tulis kitab. Dia boleh cek kat internet je. Hadis ni boleh royak habis lah. Kalau berbuh kau Arab tu ke apa. Dia pun tu ambil hadis kita ambil tu. Dia boleh royak hadis ni kuat dok ni ke apa nak. Secara ringkas tu ada dah. Tak boleh buat apa zaman dulu lah. Zaman dulu tu biarlah ulama ustaz kita dulu. Kekalangan kemajuan, kemahiran tak ada. Dan ni kita ni di zaman serba mudah kita kena guna teknologi lah. Maktabah syamilah ke apa. Teknologi yang cepat untuk kita rujuk kekuatan hadis tersebut ni. Okey, umrah qada. Ada tanya Syekh ni, apakah makna hadis yang mengatakan demikian? Rahmat Allah atas lelaki yang menampakkan kekuatan pada dirinya. Peristiwa apa yang berkaitan dengannya? Ada rahmat bila tunjuk dia kuat ni. Peristiwa apa ni? Jadi Syekh ni jawab, nampaknya Rasulullah SAW mengucapkan hadis di atas pada umrah qada. Umrah ganti. Pasal ada tahun tu Nabi tak boleh masuk ke Mekah untuk buat umrah. Dihalau oleh kafir, berlakulah perjanjian dia. Iaitu umrah terjadi setelah masa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ni setelah disekat, ada orang-orang nak terbunuhnya Uthman ke apa, ada bai'atul Ridwan tu, bai'atul apa di bawah pokok tu lah. Jadi selepas tu barulah perjanjian Hudaybiyah dengan kafir, sehingga itulah tahun lepas tu barulah boleh buat umrah qada. Umrah yang diqada lah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW menerima persetujuan mengenai pengakhiran keadaan perang selama 10 tahun. Pada tahun Hijrah tu, kapal yang aku kalah. Dan maksudnya ambil senjata bukan semata-mata 10 tahun. Salah satu poin dari persetujuan itu adalah agar pada tahun ini beliau dan seluruh sahabatnya kembali ke Madinah tanpa mengerjakan umrah. Jadi 6 Hijrah tak boleh masuk. Kena pergi tahun depan, 7 Hijrah. Dan baru pada tahun depan beliau datang kembali untuk mengerjakan umrah yang lalu, yang kemudian dikenali dengan nama umrah qada. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 Hijrah lah. 6 Hijrah kena sekat. Pada tahun ke-7 Hijrah baru boleh masuk. Ada juga orang yang menamakan umrah ini dengan nama umrah qisas. Kerana kaum musyrikin menghalangi Rasulullah SAW untuk melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijrah di bulan Zulqa'dah. Yang termasuk bulan haram. Sebagai gantinya Rasulullah SAW melaksanakan umrah pada bulan yang sama di tahun ke-7 Hijrah. Tahun yang sama dah. Dekat dengan haji juga dia. Ada orang yang berpendapat bahawa berkaitan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat yang bermaksud bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati. Diriwayatkan bahawa tak kala penduduk Mekah mendengar kedatangan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah qada, mereka keluar dan berbaris di Darun Nadwah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibn Hisham untuk melihat kaum muslimin. Mereka berkata pada sesama mereka, sungguhnya Muhammad dan para sahabatnya dalam keadaan yang sulit. Masa tu kemarah apa tak sihat lah dia berkata lembek ni lah. Hal ini sebagaimana yang mereka katakan kepada kaum muslim, demam kota Yathrib Madinah telah mengalahkanmu dah. Dia kata masa tu ada wabak demam ke apa menyebabkan orang Islam lembek dah. Kalah dah. Rasulullah SAW pun masuk ke dalam Masjidil Haram dengan diikuti oleh para sahabatnya. Tak kala mereka mulai melaksanakan tawaf, Nabi SAW menampakkan kesungguhan dan semangat. Nabi tunjuk gagah. Hak demam pun macam tak demam dah. Hak gagah, tak demam makin gagah dah. Dan berkatalah rahmat Allah atas lelaki yang memperlihatkan kepada mereka kekuatan dirinya. Memperlihatkan kepada orang kafir Quraisy tu kekuatan dirinya. Orang Islam dia nampak gagah. Jangan nampak lembek dah. Terutama sekali Nabi-Nabi tu Quraisy ni tak tuduh macam-macam kau Islam tu lembek demam ke apa. Tidak dah, dia tunjuk kerahan. Mungkin sebagai perawi meraihkan hadis tersebut dengan kata-kata rahmat Allah atas lelaki yang menampakkan kekuatan dirinya. Kata jalat bererti kekuatan dan kesabaran. Al-ardul jaldah adalah tanah yang keras. Perkataan tersebut merupakan dorongan Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk menampakkan kekuatan dan kesabaran dalam melakukan tawaf sehingga orang musyrik tidak merasa gembira dengan keadaan mereka. Tengok Islam gagah, kau kecut perut dah. Ketika itu Rasulullah SAW berjalan cepat. Begitu juga kaum muslimin yang ikut bersama beliau pun begitu juga. Berjalan cepatlah. Disebutkan bahawa ketika itulah Abdullah bin Rawah berkata, orang-orang kafir meninggalkan jalannya. Sungguh mereka telah meninggalkannya. Padahal semua kebajikan berada di jalannya. Ya Tuhan, sungguhnya aku percaya dengan kepimpinannya. Aku mengenal hak-hak Allah pada penerimaannya. Ibnu Abdullah menceritakan peristiwa berikut.
Kemudian pada bulan Zulqaidah tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah dengan maksud hendak melaksanakan umrah. Sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh kaum Quraisy 7 Hijrahnya. Ketika khabar tersebut sampai ke telinga para pembesar musyrik Quraisy, mereka pergi meninggalkan Mekah kerana permusuhan yang mereka tunjukkan pada Allah dan Rasulnya. Dan juga mereka tidak mampu bersabar melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan tawaf melilingi Kaabah. Rasulullah SAW memasuki Mekah dan Allah pun menyempurnakan umrahnya. Sedangkan sebahagian orang musyrik duduk berkumpul di Qu'aiqan, di sebuah bukit yang ada di Mekah, dan menyaksikan kaum muslimin yang sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Kaabah. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan cepat, untuk menunjukkan kepada orang musyrik bahawa mereka itu kuat. Kerana ketika itu orang musyrik mengatakan pada orang-orang muhajirin, demam kota Yathrib Madinah telah mengalahkan mu ni demam dah duduk kapur lain dah. Dalam hadis disebutkan bahawa perkataan itu diucapkan untuk mendorong orang mukmin supaya kuat sehingga tidak dicemuhkan oleh musuh Islam lah. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Demikianlah hadis Nabi SAW mengatakan, mukmin qawi afdalu min mukmin dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat ni lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kalau berkaitan dengan ni kan, tu je tunjuk kekuatan. Jangan nampak lembek orang Islam. Jadi sebab itulah ada, tapi jadi sunnah dah. Asalnya 4 kali pusingan tu lari-lari anak, lepas tu jalan biasa dah. Begitu juga dengan sa'i. Tapi jadi satu sunnah berterusan lah ni pun. Kita ni orang jantan boleh lagi cepat 4 kali. Lagi jalan biasa tu 3 kali lah. Asalnya untuk tunjuk kekuatan Islam di hadapan kafir. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Apakah benar ucapan berikut ini adalah hadis Rasulullah SAW? Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melalui jalan, dan hitunglah dirimu sebagai bahagian penghuni kubur. Anda berasa mu ni macam orang dalam kubur dah. Jika hadis ini sahih, mengapa Rasulullah SAW bersabda, berkerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selama-lamanya? Ada hadis lain pula. Hadis yang ditanyakan itu adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan juga Imam Tirmizi dalam sunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Redaksinya sebagai berikut, maksudnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memegang. Rasulullah SAW pernah memegang pundakku dan bersabda, tabahu dia lah. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang melalui jalan, dan hitunglah dirimu sebagai bahagian penghuni kubur. Mu kena berasa mu ni penghuni kubur dah. Jangan temuk ke dunia lah. Dan buat bekal untuk akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu pernah berkata, jika engkau berada pada waktu petang hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu pagi hari. Dan jika berada pada waktu pagi hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu petang hari. Manfaatkanlah masa sihatmu sebelum masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Makna hadis secara umum adalah Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar dan yang lainnya agar tidak percaya kepada dunia dan terbuai dengannya. Kerana dunia bukanlah tempat abadi, melainkan tempat yang akan sirna, akan hancur lebu dunia ni. Dunia tidak ubahnya seperti sebuah atap persiapan bagi manusia untuk berjumpa dengan Tuhannya. Dunia ni untuk kita buat persiapan. Bukan untuk kita duduk tempat kita tinggal, tempat kita hidup. Tapi untuk kita buat persiapan untuk menuju rumah kita yang sebenar, iaitu di akhirat. Iaitu pada hari di mana harta dan keturunan tidak mendatangkan manfaat, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, yang bersih. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama kepada Ibnu Umar. Sebagai ulama juga berkata, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing yang hendak menunaikan keperluan. Sekadar tunai hajat dah. Maksudnya jangan ambil semetar kecil berok, padahlah dah. Di mana setelah menyelesaikan keperluannya itu tersebut, dia pun bersegeralah kembali ke kampung halamannya yang asal. Kampung halaman asal kita syurga dah. Nabi ada kita duduk dulu. Bahkan jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang sedang menyusuri suatu jalan, di mana tidak berlama-lama menyusurinya, melainkan melaluinya hanyalah sekadar untuk sampai kepada tempat tujuan yang sebenar. Macam kita nak pergi singgah, nak pergi Kuala Lumpur, singgah RNR ke, masjid mana-mana ke. Jangan duduk situ bertahun-tahun dah. Kita duduk sebentar, kita buat untuk gagah perjalanan kita dah. Makan sebentar, isi minyak, apa dah. Begitulah. Gitulah tempat musafir gitulah. Kita dunia ni macam kita setengah musafir nak menuju Allah. Perjalanan lain itu lebih panjang lagi.
Janganlah engkau lupa bahawa dirimu itu adalah mayat. Ni pun orang mati dah sebenarnya. Kita kena berasa kita dah mati dah. Engkau tidak mengetahui bilakah ajal itu menjemputmu. Dan tidaklah suatu diri mengetahui apa yang akan diusahakannya esok hari. Kita tak tahu esok kita kaya ke miskin ke bala bencana ke. Waliyahzubillah. Kita ni tak tahu apa akan berlaku kita esok ni. Dan juga tidaklah suatu diri mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kita tak tahu. Dia buat persediaan mana, tepah kubur setengah tempat dia. Bayar tanah kubur dah. Tapi tengok mati lain pula dah. Sesungguhnya Allah lah yang maha tahu. Oleh kerana itu hitunglah dirimu dalam barisan orang-orang yang mati. Jadi kita anggap kita ni macam mati dah. Itu lebih terbaiknya dah. Maksud utama dari nasihat Rasulullah SAW itu adalah anjuran untuk bersegera mengerjakan amal-amal soleh dan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Sebagai persiapan untuk hari akhirat, kerana akhirat itulah yang merupakan tempat abadi, tempatnya sebenar, rumah kita yang sebenar. Oleh kerana itulah Al-Quran Al-Karim berkata maksudnya dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan. Kalau mereka tahu surah Al-Kabut ayat 4. Jadi kalau kita tahu, kita berasa yakin dah tahu, barulah kita berasa kehidupan dunia ni bukan kehidupan buat lolok hidup ni, macam banyak bergerak dia, zombie kita ni. Jadi tidak ada kepentingan mana dah untuk jaga kepentingan dunia ni, lebih hak dah. Kita kena buat persediaan untuk menuju hari akhirat. Adapun perkataan yang mengatakan maksudnya jika engkau berada di waktu petang maka janganlah engkau menunggu hingga datangnya pagi, dan jika engkau berada pada waktu pagi maka janganlah engkau menunggu hingga petang. Manfaatkanlah masa sihatmu sebelum masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Maka itu bukan perkataan Rasulullah SAW, melainkan perkataan Ibn Umar. Jadi perkataan itu bukan kata-kata Nabi, kata Ibn Umar dah. Perkataan itu diucapkan oleh Ibn Umar sebagai nasihat darinya kepada orang-orang yang mendengar hadis itu dari dirinya. Perkataan itu merupakan nasihat untuk tidak menunggu-nunggu pada hari ketika petang hari. Tidak menunggu pagi hari ketika petang hari. Tunggu esok lah, amal dah. Dan tidak menunggu-nunggu petang hari ketika pagi hari. Lepas ni dah buat dah. Kerana terkadang-kadang mati datang di antara kedua-duanya. Semestinya seorang mukmin yang sempurna senantiasa dalam kesiapan yang sempurna. Get ready semua dah. Bila saja mesti berjumpa dengan Allah. Dia bersedia. Bila masa saja boleh berjumpa dengan Allah dengan segera dah. Dan itu boleh dilakukan dengan cara memelihara ibadah dengan baik dan senantiasa rindu dengan berbagai-bagai perbuatan taat. Cara rindu ke Allah ni kena buat perkara yang Allah suruh dan tinggal ke Allah larang. Adapun ungkapan yang mengatakan bekerjalah kamu untuk dirimu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, belumlah dapat dipastikan bahawa itu hadis Nabi. Ini tak jelas mana yang kata ni. Diriwayatkan bahawa ungkapan itu adalah salah satu peninggalan Islam. Adapun ungkapan selanjutnya yang mengatakan dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari, tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi. Kerana manusia diperintahkan oleh Tuhannya untuk berusaha di dunia dan menabung untuk masa depannya. Dan pada saat yang sama Allah SWT juga memerintahkannya untuk tetap dalam keadaan bersiap siaga, berjumpa dengan Allah SWT bila-bila saja pun. Sebaik-baik manusia adalah orang yang tidak disibukkan oleh urusan dunianya dari urusan akhiratnya. Jadi tidaklah menyebabkan urusan dunia ni menghalang dia daripada buat urusan akhirat. Biar serentak dah. Urusan dunia pun boleh serentak dah. Mungkin kadang-kadang kita ni buat satu perkara biar serentak. Bila-bila ngajar orang, kita boleh ilmu. Bila-bila masak, kita boleh kenyang. Kau ikut dah, boleh makan dah. Jadi kita buat benda yang boleh serentak antara keperluan dunia ke keperluan akhirat. Bila-bila kita cari rezeki, kita niat sedekah kau, nak tolong orang kau, nak nafkah anak bini ke. Kita buat kerja tu boleh pahala jadi ibadah juga. Ibadah walaupun tidak jadi ibadah khusus, ibadah umum dia. Okey, kita sambung lagi surat Nabi kepada Muqawqis. Jadi ada orang tanya Syekh ni, saya mendengar bahawa terdapat surat Nabi SAW yang beliau kirimkan kepada penguasa Qibti. Kepada penguasa Qibti di Mesir, dan hingga sekarang surat itu masih terjaga. Saya ingin mengetahui isi yang terdapat dalam surat itu. Jadi surat kepada Qibti, penguasa Qibti itu dia panggil orang Mesir asal lah. Orang Mesir asal ni dia nak keturunan Qibti, keturunan Fir'aun lah, yang menjajah golongan Bani Israel dulu lah. Jadi Syekh ni jawab, pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW mengutuskan Hatib bin Abi Balta'ah untuk menghadap Raja Muqawqis. Hatib bin Abi Balta'ah ni sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi untuk jumpa Raja Muqawqis, seorang penguasa bangsa Qibti di Mesir.
Nama asli dari penguasa tersebut adalah Josh bin Mana. Josh bin Mina. Bin kali tak, bon tu ya. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW menyampaikan surat kepada penguasa Mesir tersebut, yang di dalamnya mengandungi ajakan untuk masuk Islam. Adapun redaksi surat tersebut adalah sebagai berikut. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Muqawqis penguasa Qibti, semoga keselamatan menyertai orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya aku menyeru kepadamu dengan seruan Islam. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat, dan Allah akan memberikan ganjaran kepadamu 2 kali. Namun jika engkau berpaling, maka atas semulah semua dosa bangsa Qibti. Ini ayat Quran maksudnya. Katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah kepada suatu kalimah ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Maksudnya benda sama ya dah. Bahawa tidak kita sembah kecuali Allah sahaja, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebagai kita menjadikan sebahagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah pada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang menyerah diri kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 64. Muqawqis membalas surat Nabi dengan surat yang berbunyi, maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk Muhammad bin Abdullah, dari Muqawqis penguasa Qibti. Salam atasmu, amma ba'du. Aku telah membaca suratmu dan telah memahami apa yang kamu sebutkan dan apa yang telah kamu serukan itu. Aku mengetahui bahawa Nabi masih tersisa. Aku mengira bahawa dia akan muncul di negeri Syam. Aku telah menghormati utusanmu. Aku mengirimkan untukmu 2 orang wanita. Yang keduanya mempunyai kedudukan yang tinggi di mata bangsa Qibti beserta pakaiannya. Dan juga aku hadiahkan untukmu seekor bagal, peranakan antara kuda dan keledai, sebagai kenderaan bagimu. Dan salam atasmu. Ini balas saya dia. Para peneliti sejarah dan arkeologi memastikan bahawa surat Nabi kepada Muqawqis yang asli ditemukan di salah satu biara di bahagian barat Republik Arab Mesir, Arab Bersatu Mesir. Mereka telah mengambil surat tersebut dan menyerahkannya pada Sultan Utsmani di Turki. Kemudian surat tersebut dicetak dan diperbanyakkan. Adapun bentuk cetakan dari surat tersebut banyak ditemukan pada masa sekarang. Ada asli tak tahulah, hak cetak kita ada dah. Disebar dah surat ini. Tak apalah, tu dah sekadar tu kita sebut. Tapi yang pentingnya, KJL yang mana dia lambat sikit hacur dah. KJL hak mana hak jaga surat Nabi ni lambat hacur. Tapi hak mana soyok surat Nabi ni musnah dah. Contohnya Parsi ni. Parsi ni semata je. So Imam Umar Al-Khattab terus musnah KJL dia. Tak ada 2-3 ekor, musnah hacur lebu dah. Kerana dia ni tidak hormati dia sebab cari surat Nabi ni. Setakat itu sajalah perbincangan kita tentang beberapa perkara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.